perubahan pembelajaran drastik yang menjadi punca utama. Kami student IPT ni hampir-hampir burn out. Kita bukan katakan mereka itu manja, tidak. Tetapi kemudahan banyak dirasai oleh golongan-golongan milenial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Rekman Syahrom. Terima kasih kerana bersama Bual Bestari pada episod minggu ini. Alhamdulillah. Okey, saya Rekman Syahrom. Okey, hari ini kita nak berbincang, nak berborak-borak mengenai satu isu yang hangat. Okey, baru-baru ni netizen ada memviralkan pelajar IPT dikatakan meninggal dunia disebabkan kejar deadline assignment. Kita pun tak tahu betul tak betul ataupun betulkah kematian tu disebabkan oleh stres yang keterlaluan. Tapi kita nak bincangkan kerana perkara stres kat IPT ni bukan benda yang boleh kita pandang enteng, kerana kita tahu sekarang ni musim pandemik, ramai orang stres, norma baru yang masih lagi ramai mungkin tak dapat biasakan diri. Jadi kita bersama dengan orang-orang IPT sendiri pada kali ini. Kita bersama dengan ahli Majlis Tertinggi Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPK, Saudari Syahirunisa Ramli. Assalamualaikum. Salam, sihat? Alhamdulillah sihat. Nak panggil Syahirunisa ke nak panggil Nisa je ni? Panggil Nisa. Nisa, okey Nisa. Nisa belajar lagi kan? Ya betul, pelajar tahun akhir. Okey, belajar tahun akhir. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan seorang pensyarah Pusat Pengajian Teater Fakulti Filem Teater dan Animasi UiTM Puncak Berdana. Panjang. Betul dia. Cik Muhammad Fairul Azrin. Muhammad Zain, Assalamualaikum. Cik Fairul. Assalamualaikum. Cik Fairul pensyarah Waalaikumsalam. Pensyarah di UiTM Animasi. Orang kreatif ni. Okey. Okey. Alright, kita nak bersama dengan Nisa dulu sebab Nisa pelajar Okay, Nisa, tadi pun saya dah sebut ada betul ke sekarang ni stres yang disebabkan norma baru, belajar online, kuliah-kuliah online, ramai yang stres, realiti sebenar kat bawah sana, di sana? Baik, terima kasih. Sejujurnya sebagai salah seorang daripada wakil pelajar, saya adalah mantan yang dipertua bagi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Perlis dan juga merupakan pelajar tahun akhir. Sebenarnya memang tekanan ini dihadapi oleh semua pelajar, tidak kira IPTA, IPTS maupun Politeknik dan juga Kolej Komuniti, kerana ia ditekani akibat daripada susulan kita punya transisi, penukaran daripada tradisional ataupun secara fizikal punya pembelajaran kepada online transition. So itu menjadi salah satu bebanan dan juga tekanan lah kepada kami pelajar yang menerima perkara inilah. Sebab ialah kita dah biasa pergi kelas, kuliah, kita selalu belajar dengan lecturer depan-depan. Kalau tak faham soalan apa semua, kita berhadapan sahaja dengan lecturer dan kawan-kawan. Tetapi bila kita berada dalam musim pandemik ini, ada yang duduk di rumah, ada juga yang duduk di kampus. Jadi kami tersekat, kami punya orang kata, kita punya normal study life lah. So ini memang memberi tekanan dan juga sebenarnya saya yakin dan percaya bukan sahaja pelajar IPT yang merasa bebanan ini, malah pelajar sekolah rendah, sekolah menengah juga turut merasa tekanan ini kerana mereka pun menjalani PDPR. Kami student IPT ni hampir-hampir burn out. Kalau orang-orang di netizen dia akan cakap burn out, almost burn out. Okay, mental health, all these thing lah yang kita akan pakai terms yang related to the students and also online classes. Nisa, mungkin lagi spesifik lah apa yang menyebabkan burnout ni. Memanglah kita belajar secara online, tapi sebenarnya mungkin apa yang menyebabkan belajar secara online ni menyebabkan tekanan yang lebih besar? Kita sebagai seorang pelajar, satu semester kita akan ambil dalam 5 or 6 subjects, alright, in one semester. So there will be a lot of lecturers that giving one particular subject saya akan bagi 2 or 3 assignments, and the next lecturers also given the same assignments due date. So pada masa tersebut kita merancang itu pada masa seminggu untuk menghantar lebih kurang dalam contoh 5 due dates yang nak kena hantar. So that is the specifications of the burnout to the students IPT. And yet I had to selitkan di sini juga, even though there's this thing happens, the toleransi antara lecturer and also pelajar memainkan peranan besar lah dekat sini.
makin online, makinlah terbeban berbanding dengan secara tradisional bersemuka. Jadi kita tanya pada lecturer, tadi tanya student, tanya lecturer aja. Cik Fairul, sebagai seorang pensyarah, betul ke dalam keadaan pandemik ni, dalam cara pengajaran secara online ni lagi membebankan kepada pelajar? Okay, before that, thank you so much. Thank you so much for this wonderful event, wonderful program. And hi to Nisa dan juga Adil lah. So, based kepada apa yang Nisa cakap tadi, tidak ada salah dan tidak ada betul lah. Dalam conversation ini, dalam perbualan ini, tidak ada salah dan tidak ada betul. Namun, in particular, untuk mengatakan kalau kita cakap tekanan, kalau tekanan itu bukan sahaja daripada pelajar sendiri. Tapi tekanan itu daripada banyak pihak. Banyak pihak maksud saya dari segi pensyarah sendiri tertekan, pelajar sendiri tertekan, rakyat Malaysia tertekan, satu dunia tertekan dengan situasi pandemik dan juga seperti yang Nisa cakap tadi, transisi daripada traditional way, tradisinya tu yang kita selalu buat, boleh keluar, boleh beraktiviti, boleh jumpa pelajar, berjumpa pensyarah kepada satu tradisi baru. Yang sebab tu saya selalu bertekankan kepada semua pihak lah. Tradisi itu sentiasa berubah dan kita, masyarakat ataupun orang ramai harus adapt dengan situasi semasa. Terutamanya bila masuk situasi pandemik macam ini kan Adib kan, kita macam terkejut sebab kita tak prepare. So jadi bila dengan keadaan terkejut, everyone semua in Chinese way kita cakap kancung lah, nervous lah macam mana nak buat. Tapi sebenarnya betul, saya agree, saya setuju dengan Nisa. Tekanan tu pastinya ada. Namun begitu kita, saya memfokuskan kepada UiTM. Kita cuba sedaya upaya untuk tidak membebankan pelajar-pelajar. Kerana pada awal Mac 2020, pada tahun yang lepas, waktu first PKP, bila kerajaan umumkan PKP tu, kita sudah ambil tindakan dan week after that, the UiTM lecturers, especially in Fakulti Film Teater Animasi, telah membuat satu perundingan ataupun perbincangan yang berkala, yang mana kita kena pastikan bahawa sistem pembelajaran online ini tidak membebankan satu, tetapi masih lagi mencapai piawaian yang kita panggil course learning outcome itu sendirilah. Jadi kita jaga untuk memastikan pelajar itu tidak tertekan. But yet, macam saya cakap kepada semua orang, untuk memuaskan banyak pihak itu is very difficult. Kan? Kita kena juggling. Kalau kita jaga salah, bola jatuh sini, jaga salah, bola jatuh sana. Tapi kita cuba berikan yang terbaik. Kerana manusia itu sifatnya adalah berubah-ubah. So jadi kita tak nak please semua orang tu, it's very hard lah. Tapi again I have to say, we try so hard. Dan bahagian kata orang yang paling atas lah, Vice Chancellor dan sebagainya, sentiasa menekankan kepada pensyarah-pensyarah yang bawah ni, setiap fakulti, untuk tidak memberi tekanan dan memberikan assignment yang banyak kepada pelajar-pelajar. Tapi nanti mungkin saya akan ceritakan lebih mendalam lah sistem apa yang kita guna pakai supaya Nisa dan juga orang ramai tahu kita memang ada perubahan dan cuba berikan yang terbaik. Jadi Cik Fairul, Cik Fairul rasa student-student Fairul, Cik Fairul agak stres tak? Kalau dia stres kurang tu. Itu yang menarik sebab bagi saya, student-student saya macam happy kerana satu perubahan yang baru. Evaluation saya adalah menggunakan social media. Kerana pelajar-pelajar yang kita hadapi ini adalah pelajar-pelajar milenial. Makanya kita tidak boleh mengikut sistem pembelajaran dan pengajaran traditional way. Kena masuk dalam Google Drive, kena upload macam ini, Google Classroom, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Macam saya memberikan assignment itu selepas saya rujuk kepada pensyarah lain berapa banyak assignment yang you all dah bagi. So saya akan kurangkan kerana mereka tak nak dibebankan kepada pelajar-pelajar lah. Dan setiap assignment saya tu yang menariknya adalah saya akan suruh mereka semua letak di TikTok, di Instagram ataupun Facebook. Kerana Facebook, TikTok, Instagram ni percentage hourly untuk mereka buka itu lebih banyak daripada buka assignment sebenarnya. Jadi kita bagi mereka tugasan untuk letak di TikTok, letak di Facebook dan Instagram. The more likes, the more viewers, lagi excited mereka untuk buat kerja itu. So jadi kita sebagai pensyarah ni kita panggil sambil menyelam sambil minum air lah. So the more student suka, the more kita beri.
Tetapi kalau ianya membebankan pelajar, saya akan selalu cakap kepada pelajar, kalau you rasa terbeban, beritahu dekat saya dan saya akan cuba sedaya upaya. Tapi so far, baru-baru ini juga kita ada persembahan di atas talian, penilaian di atas talian melalui YouTube. Viewers kita mencecah sampai 2,800 viewers. Dan itu menjadikan pemangkin kepada pelajar-pelajar kerana mereka tahu walaupun mereka belajar masih lagi semester 2, 3, 4, tetapi orang daripada industri sudah melihat bakat dan potensi mereka dan ke arah mana mereka akan pergi selepas ini. Kerana orang industri dah nampak tadi. So peluang pekerjaan itu akan terbuka sewaktu mereka berada di dalam college atau di dalam universiti lagi. So mereka happy je sebenarnya. Lagi-lagi guna TikTok, Instagram kan. Balik-balik nak tengok tu. Itulah remaja. Untung dapat lecturer macam Cik Farul kan. Happy go lucky kan. Okey lah, kita balik pada Nisa balik. Nisa, betul ke sejak bila berlakunya pembelajaran secara online ni, lecturer banyak bagi tugasan, lebih banyak bagi tugasan berbanding bagi pengajaran? Itu yang menyebabkan pelajar ni makin terbeban. Banyak tugasan, tak balance. Betul ke Nisa? Sejujurnya saya menerangkan dari segi secara orang kata general lah, in a hawk eyes. Ada setengah pensyarah menetapkan tugasan ini sebagai kehadiran pada pelajar, di mana sebenarnya kalau kita tengok in a good side, kita lihat ia sebagai latihan kendiri kepada pelajar itu sendiri untuk memahami dengan lebih mendalam silibus yang dipelajari. Namun kalau kita kira dengan subjek yang seperti mana saya mention tadi, dengan silibus dan juga satu semester tu, ia sebenarnya satu bebanan. Kita nampak itu satu bebanan lah sebab pada masa yang serentak kena hantar. Lagi-lagi pada minggu-minggu hujung seperti minggu-minggu nak final exam, waktu itulah datang final year project, waktu itulah juga datang group project dengan kawan, grupnya hilang ke mana dan sebagainya. So ini merupakan salah satu punca untuk jadi bebanan lah. Seperti mana yang tadi pensyarah daripada UiTM sendiri menyatakan, ia bukan sahaja kepada pelajar, malah juga kepada lecturer. Ialah ia transisi yang berbeza daripada tradisional kepada online. Bayangkan kita yang baru belajar ni pun dah rasa serabut, apatah lagi yang lecturer dah terbiasa dah mengajar secara fizikal ni, yang secara kontak dengan pelajar, tiba-tiba masuk dalam Google Meet, cakap dengan pelajar diam. Mute je, tak ada apa-apa. Rasa macam cakap dengan dinding pula. Benda macam itu. Sebab kita tak ada interaksi dua hala. Kita faham ini merupakan perkara-perkara halangan yang terjadi kepada pelajar dan juga semua institusi pendidikan. Tapi dari segi konteks tidak hadir ke kelas, seperti mana yang berlaku kepada saya sebentar tadi, iaitu internet connection agak tidak stabil atas beberapa faktor yang berlaku. Antaranya hujan lebat, ribut ke, kadang-kadang kan line pun tak clear. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, it use a lot of data. Okay, especially in Zoom, Google Meet tak sangat lah, tapi use internet jugalah. So all these things, kadang-kadang kita dah apply unlimited data pun, kadang-kadang at the end of the day dia tiba cut. So macam dia short situ. Kadang-kadang itu merupakan salah satu faktor lah. And pada saya sendiri, saya pernah satu tak hadir kelas kerana suddenly my internet terus habis and I macam tak sempat nak beli internet. By that time pula kedai tutup and all that. So ini adalah consequences yang happens. Dan sebenarnya itu seperti mana saya mention seperti tadi, ia juga memerlukan toleransi antara pelajar dan juga lecturer. If you cannot come to the class, and you should inform your lecturers, or at least you inform your friends regarding this thing. So both side knows what happened. So it's tolerable. So itu point yang saya nak cakap je lah. It's tolerable. Jadi ada tak Nisa, ada tak yang kawan-kawan yang jatuh sakit ke sebab terlalu stres? As for now, among my friends, yang jatuh sakit sangat-sangat tak ada. Setakat demam, sakit kepala, tak tidur 2-3 hari, yes. I would say that. Because even me myself pun kadang-kadang sehari 2 tak tidur sebab kita push ourselves to do this, and we sometimes extra ataupun over caffeine. All of these things to the minor side effect which is headache ataupun demam, yes. Tapi sampai masuk hospital, so far Alhamdulillah tiada lagi lah. Semoga terus sihat insyaAllah. Itulah dia. Sebab stres ni pun sebenarnya tak baik untuk kesihatan kan. Ya, boleh bukan pada minda, mental saja, tapi juga pada fizikal dan kesihatan. Jadi Cik Fairul, tadi Nisa ada cakap banyak kekangan juga kan. Jadi ada juga orang netizen lah yang kata ala lecturer ni ngelak lah, dia bagi tugasan banyak kan.
tugasan disuruh tak mengajar lah. bagi tugasan banyak, student yang buat kan. Betul ke? Ada yang mengelat? I mean, itu macam saya, macam Nisa cakap jugalah. Tapi apa yang saya boleh katakan di sini kan, ini adalah bergantung kepada individu. Bergantung kepada pensyarah, bergantung kepada pelajar dan bergantung kepada siapa saja. Kalau mereka merasakan itu adalah satu tanggungjawab, maka mereka harus melaksanakan tanggungjawab. So, sebagai seorang pensyarah, kita mempunyai surat aku janji akan melaksanakan tugas dengan baik, akan memberi yang terbaik kepada pelajar kerana kita adalah warga pendidik yang ingin mencipta pelajar untuk masa depan mereka lebih cerah. Itu adalah janji kita. Jadi, macam saya, for example, tidak akan sekali-kali saya ambil kesempatan lah untuk memberikan, dan itu adalah satu tanggungjawab yang tidak bagus. Dia akan merosakkan reputasi pensyarah dan sebagainya lah, kredibiliti pensyarah. Tapi sebenarnya kalau nak katakan tiada, itu mustahil tau Adib dan juga Nisa. Mustahil untuk saya katakan tiada yang pensyarah berbuat demikian. Mungkin ada, tetapi percentage itu sangat-sangatlah tipis. Jadi kita tak boleh nak pinpointkan kepada pensyarah saja, pensyarah ambil kesempatan and so on and so forth. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak kalau kita tengok dari sudut positifnya, pensyarah ni sebenarnya lagi banyak, bukan lagi banyak lah, the amount loads of kerja-kerja yang harus dilakukan itu ada dua kerja. Yang pertama, kita kena mengajar, cari data, research dan sebagainya. Dan yang kedua, kita ada tugas hakiki yang kedua, iaitu mencapai standard KPI kita. For example, buat buku, artikel dan sebagainya, itu semua perlu bagi mencapai kita punya piawaian ataupun KPI lah. So jadi it's bukanlah saya cakap it's not fair untuk, tapi bolehlah saya katakan it's not fair lah untuk menyalahkan ataupun point kepada pensyarah jika yang buat kerja-kerja tidak bertanggungjawab itu hanya beberapa, tetapi satu kandang dapat baunya. Macam tu lah kata orang. So semua orang pun ada bebanan masing-masing kan. Lecturer pun ada bahagian dia, student pun ada bahagian dia. Jadi saling memahami lah kan. Lagi satu ada lagi satu juga ni. For example kan, sistem yang kita guna pakai di Malaysia, sistem pendidikan di Malaysia, kita menggunakan sistem OBE ataupun Outcome Based Education. Yang mana yang menariknya tentang OBE ini adalah kita are very flexible. Kita, kalau traditional way, kita kena tengok daripada course learning outcome, assessment, quiz, evaluation dan juga outcome. Tetapi kalau OBE ini, kita melihat dari segi reverse pula. Outcome dulu, kita tengok, kita tanya pelajar, apa yang pelajar nak jadi sebenarnya. Dan kemudian kita akan reconstruct ataupun deconstruct struktur dalaman itu supaya mencapai CLO ataupun course learning outcome itu. Kita kena tengok pelajar itu boleh jadi apa. That's why dari segi percentage assignment, percentage markah dan sebagainya, kita boleh fleksibel. Dan kita, sistem OBE ini fleksibel terutamanya dalam situasi pandemik macam inilah. Itu penting kerana kadang-kadang pelajar tak tahu, pensyarah ni nak suruh kita jadi macam dia ke? Sebenarnya tak. Tugas kita adalah kita melihat apa yang kamu ingin jadi dan kita akan cuba untuk menjadikan apa yang kamu ingin jadi. Itu penting. Itu saja. Baik, Farul, kita nak berehat seketika, tapi kita nak dengar apa kata pakar sekretari mengenai isu yang kita bincangkan hari ini. Jadi kita dengarkan apa kata pakar. Apabila kita bercakap tentang kesihatan mental di kalangan para pelajar Institut Pengajian Tinggi, data memang ada terdapat kajian, beberapa kajian sebenarnya di Malaysia, sebagai contoh oleh The Center yang memang menunjukkan bahawa ramai para pelajar yang terkesan, ramai para pelajar IPT yang memang terkesan semasa pandemik. Ini disebabkan oleh gangguan kepada sistem pembelajaran mereka yang sebenarnya sama ada terkurung di dalam universiti tersebut ataupun mereka perlu pulang ke rumah masing-masing. Dan apabila mereka pulang ke rumah masing-masing, terdapat pelbagai cabaran
cabaran di rumah. Sebagai contoh, kalau mereka yang mungkin tinggal di kawasan kampung ataupun keluarga yang pendapatan yang rendah, kemudahan-kemudahan untuk pembelajaran itu adalah amat limit, adalah amat kekurangan kan. Seterusnya ialah mereka apabila seseorang pelajar itu berasa terasing ataupun keseorangan, maka ini juga akan meninggikan faktor kepada kesihatan mental seseorang. Dan kita tahu apabila pelajar-pelajar di IPT, mereka perlu belajar tahap yang lebih tinggi, perlu melakukan diskusi secara berterusan sama ada dengan para pensyarah ataupun kawan-kawan. Tapi bila perkara tersebut merupakan satu penghalang ataupun sukar untuk mendapat perkara-perkara tersebut, jadi sudah pasti para pelajar IPT akan menjadi lebih tertekan. Walau bagaimanapun, ada terdapat banyak perkara yang sebenarnya boleh dilakukan oleh para pelajar ini untuk memastikan kesihatan mental mereka masih dalam keadaan yang stabil. Okey, sebagai contoh, yang pertama sekali, pastikan kita mengekalkan jadual kehidupan kita di universiti sama seperti di rumah. Sebagai contoh, kalau di universiti kita bangun pagi, kita bersiap-siap, kita mandi, make up dan sebagainya untuk pergi ke kelas, maka rutin yang sama perlu dikekalkan. Okey, mungkin kita tidak perlu keluar, tetapi kita perlu segarkan diri, kalau boleh, kalau sempat, lakukan dulu aktiviti fizikal, senaman yang ringan, seperti berlari setempat ataupun siram pokok bunga dan sebagainya. Ini semua memang terbukti boleh membantu kita untuk menghadapi tekanan, terutamanya semasa musim pandemik ini. Yang kedua, pastikan kita sentiasa in contact ataupun menghubungi para pensyarah jika kita mengalami sebarang masalah. Jangan simpan seorang dan jangan pendam dan jangan bawanya sehingga ke saat akhir. Sebagai contoh, kalau ada kerja yang kita perlu hantar by tomorrow kan, dan kita dah dapat tahu awal-awal, kita akan sukar sebab mungkin capaian internet kita tak cukup data dan sebagainya, maka telefon ataupun WhatsApp dengan pensyarah awal-awal untuk beritahu supaya pensyarah faham dan bincang sama ada kita boleh minta extension kan. Yang ketiga ialah, yes, kita terpisah dari segi jarak, tetapi kita ada kemudahan telefon, kita ada kemudahan internet. Pastikan kita sentiasa in contact with our friends kan. Jangan macam mana dia kes-kes yang saya jumpa di klinik kan, kebanyakannya pelajar akan kata, saya takut mengganggu kawan saya takut mengganggu keluarga kawan saya kalau saya selalu telefon, kalau saya selalu WhatsApp minta tolong dan sebagainya. Buang pemikiran tersebut, kerana seorang kawan yang baik, mereka akan berasa honored, mereka akan rasa bangga dan suka jika kawan mereka telefon dan minta tolong serta berbincang masalah dengan mereka. So keep in touch with your friends and your lecturer juga. Ya, itu dia pandangan daripada pakar sekretari. Ya, insyaAllah kita dapat memahami lebih lanjut lah mengenai tekanan. Bukan benda yang boleh kita buat main-main, kerana stres ni memberikan kesan juga kepada fizikal kita, mental dan fizikal. Baik, nak tanya pada Nisa pula Nisa, yalah, sebagai seorang pelajar sendiri kan, Nisa rasa ada tak something yang boleh improve lagi? Yang boleh improve lagi dalam ini supaya tekanan ni kan, tekanan yang dapat dikurangkan kepada pelajar. Baik, sebenarnya saya suka untuk sentuh dari segi aspek pelajar dan juga pensyarah lah, sebab setiap benda yang berlaku ada dalam dua side. Okay? It takes two to tango lah. So takkan ada benda jadi satu, bukan saja salah pelajar, bukan saja salah pensyarah semata. Sebab kalau kita tengok dekat Twitter pun ramai yang akan 100% would say lah 100% akan menyalahkan lecturer for being too not tolerating and whatsoever lah. Jadi apa yang saya nampak dekat sini, satu perubahan ataupun penambahbaikan yang boleh dibuat adalah pelajar tersebut walaupun mendapat banyak due dates, okay? Due dates tu banyak assignment yang you nak kena hantar. Perubahan daripada diri sendiri lah untuk bantu and come out ke depan and ask the lecturers whether can be extended the due date or not. I'm pretty sure that the lecturer will give it to you guys. You kena be polite, you know, if you want to ask something to someone pun you must ask it nicely. And Alhamdulillah all the Unimaps lecturer is very very tolerable. There's no such thing that tak boleh kena hantar juga by today whatsoever, tak. Baik, maksud Nisa perlunya ada toleransi oleh lecturer lah. Ada setengah lecturer yang lebih strict, ada setengah lecturer yang lebih lenient,
Tapi sebenarnya dalam keadaan ni bolehlah diinginkan sikit. Kita ada lecture sendirilah. Okey, bagi Encik Fairuz ni mungkin apa yang boleh ditambah baik lagi lah supaya problem ni kita boleh atasi. Okey, bagi saya setuju dengan Nisa. Semua pihak perlu memainkan peranan yang penting. Dua-dua pihak perlu ada ataupun perlu jauhi sikap ataupun sifat procrastinator, suka cakap nanti. Kadang-kadang bila assignment masuk ni kan, kadang-kadang student akan cakap nantilah, besok boleh buat lah, lusa boleh buat lah. Tapi kalau student tu ada inisiatif yang kalau aku buat ni lambat ni, maka bertambah lagi ni aku punya kerja ni. Benda-benda macam tu harus difikirkan satu. Yang kedua, bagi pihak pensyarah pula, for example, kita diberi tugasan untuk memberi silibus kepada pelajar awal. Dan pelajar perlu diberi course info pada seawal semester lagi. Seawal semester, supaya mereka tengok date yang perlu ada assignment tu pada waktu bila dan bila. Sekiranya pensyarah itu lupa nak bagi assignment, pelajar mempunyai kuasa, authority juga untuk bertanyakan kepada pensyarah, Sir, Miss, ada assignment pada sekian-sekian hari bulan, tapi tak dapat lagi, kenapa ya? Itu adalah reminder daripada pelajar kepada pensyarah lah. Tetapi pensyarah juga harus fikirkan, jika terlepas jauh betul first assignment tu, janganlah dikonkludkan ke dalam second assignment. Tapi kita kena konkludkan in a way supaya tidak membebankan pelajar. Itu sangat penting. Manakala pelajar pula, ibu bapa di rumah perlu memainkan peranan dan mengetahui situasi pelajar, time bila dan sebagainya. Dan pelajar harus bertanggungjawab untuk memberikan jadual kepada ibu bapa. For example, mak, ayah, saya ada jadual, saya ada kelas dan exam pada hari ni nak minta tolong boleh tak? Jangan ada aktiviti gangguan dan sebagainya. So kena ada responsibility itu jugalah. Dan kita sebagai pensyarah, untuk saya katakan, akan memberikan yang terbaik kerana kita menganggap pelajar-pelajar ni seperti anak-anak lah. Kalau di rumah, ibu bapa tu lah ibu bapa mereka, tapi kalau di universiti, ibu bapa mereka tu adalah kami lah, pensyarah-pensyarah, dan kita ambil tanggungjawab itu dengan baiknya, insyaAllah. Betul. Maksud student janganlah stres sangat dan boleh buat bincang dengan lecturer. Apa pun boleh buat bincang kan, betul kan? Baik, kita pun dah nak sampai dah penghujung program, dah nak masa tinggal beberapa minit saja lagi. Jadi nak pada Nisa lah, Nisa, mungkin secara ringkas lah, setuju ke tidak kalau kita katakan student hari ni agak manja berbanding student-student senior dulu-dulu? Baik, sebenarnya perkara ini saya tidak setuju lah. Saya trigger kan jawapan tu. Saya sebenarnya tak setuju sebab I've been in the two situation di mana satu secara traditional way and 2 semester secara 2 tahun secara traditional, 2 tahun secara online. Setahun secara online, okay. So, saya boleh cakap yang online ni dia punya pressure dia lain daripada physical class, okay. I'm a technical student, so I'm taking mechanical engineering. So, tidak semua benda boleh diinterpretasikan dalam online. Okay, memang kita pun kalau nak cari apa-apa, boleh tengok je dekat YouTube, okay. Kalau kita buka YouTube pun, in engineering part memang ramai Indian yang bagi, cara-cara macam nak buat and expression semua. Tapi dia tak sama penyampaian dia seperti mana secara fizikal. Dan senior-senior yang menyatakan pelajar-pelajar ni sebenarnya manja sebab banyak sangat bebanan dan sebagainya, itu sebenarnya salah. Sebab waktu dekat sekolah fizikal dahulu, kalau kita ada masalah apa-apa, kita akan stay up duduk dengan kawan-kawan kita. Kita akan buat, kita ada masalah apa, kita akan rujuk. Dan kita kalau ada masalah pun, seperti saya sendiri, saya akan berjumpa dengan lecturer saya. Secara personal saya tanya macam mana nak buat ini dan sebagainya. So bila dia tulis kat kertas kita tu, orang kata berkat lecturer tulis kat kertas kita tu, dia jadi lain dia punya aura dia tu. So kita nampak dan kita faham. Setengah-setengah orang prefer macam tu. Dan saya pun sejujurnya saya seorang yang macam tu. Saya suka kepada yang fizikal dan berhadapan dan sebagainya lah. Face to face lah. Alhamdulillah. Yes, face to face. Alhamdulillah KPT pun sebenarnya telah memberi dalam 6 kategori pelajar yang dibenarkan pulang ke kampus. Jadi kita berharap lah mungkin selepas ini semua pelajar dah dapat vaksinasi, dah dapat 2 dose of vaccination, dah boleh dah balik ke kampus dan menjalankan kelas secara fizikal seperti biasa. So there's no such thing as student manja dan sebagainya. Procrastinating, yes. Okay, lagi-lagi kita ada TikTok, kita ada social media, yes, procrastination. But it doesn't mean that we are manja students.
the loads and also the tekanan that we get in the online classes is very different as what we get in physical things. Tambah pula dengan sekarang kita tak boleh keluar ke mana-mana. Kita terperap dengan duduk kat rumah, you know, terperap duduk kat depan laptop dan sebagainya. Even sampai power mata pun naik. Benda-benda macam ni yang menjadi isu-isu. Screen je. Menghadap screen saja. Dan saya yakin dan percaya sebenarnya lecturer pun menghadapi benda yang sama juga. So it both ways, okay? Kita bukan nak katakan manja lah, tetapi kita kena faham tau Adib, Anissa, manusia ini atau remaja ataupun siapa sajalah manusia lah kita panggil, mereka adalah hidup dalam diachronic proses yang berbeza ataupun zaman yang berbeza. Ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Generasi X ni memang totally traditional way, kena rotan pukul sepuk macam mana pun balik rumah mak pukul kita pula. Kan macam tu kan dulu. Tapi generasi Y pula dia punya level disiplin ataupun level kematangan mereka berbeza dah sikit. Sebab ada input teknologi. Bila masuk generasi Z pula, kematangan itu dari sudut teknologinya berbeza. Terutamanya generasi milenial ini. Kita bukan katakan mereka itu manja, tidak. Tetapi kemudahan banyak dirasai oleh golongan-golongan milenial ini. Mereka bukan manja, tetapi kemudahan sudah sedia ada. Kalau kita tengok, internet masuk di Malaysia pun pada tahun 2010. Sekarang dah 2021. Dan semua berada di depan mata. Even though masih lagi lah tidak berteknologi tinggi, tetapi mereka semua dah expert dah benda-benda macam ni. So tak boleh lah nak make a comparison. Dulu manja, sekarang tak manja. Benda tu tak ada such thing. Kita cannot say like that. Because diachronic itu totally berbeza. Definition of tradisi itu berbeza dan culture itu berbeza. Itu yang saya nak sampaikan. Berbeza, generasi berbeza, keadaan berbeza, jadi tidak boleh dibandingkan. InsyaAllah. Baik, nampaknya kita pun dah sampai. Sekejap dia dah setengah jam bersama dengan dua panel kita hari ini. Terima kasih banyak Cik Fairul dan juga pada Nisa. Terima kasih Nisa atas perkongsian dengan Buah Bestari. InsyaAllah semoga, saya doakanlah semoga semuanya baik-baik belaka, dilindungi daripada COVID-19 sebagainya, insyaAllah. Terus sihat. InsyaAllah. Teruskan berdoa. InsyaAllah. Assalamualaikum. Baiklah, sebenarnya kita bukanlah, perbincangan kita hari ini bukanlah sebenarnya nak cari salah sesiapa, tapi kita nak cari konklusi dan juga solusi agar masalah stres yang dialami oleh pelajar ni dan juga stres dialami oleh lecturer dapat dibincangkan dan kita mencari solusi. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Dengan itu, sekian Buah Bestari pada minggu ini. Terima kasih kerana terus menonton sampai ke akhir rancangan. Kepada semua jangan lupa like, share Buah Bestari melalui Instagram, Facebook, YouTube, GBS Bestari, Sinar Plus dan juga Sinar Harian. Itu sekian, saya Rahmat Syarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.